Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni saya akan bicarakan tajuk fiqh Imam Bukhari berkaitan dengan hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Labid bin Al-A'sam, yang mana kisah ini adalah satu kisah yang sangat masyhur, dan kita boleh bukan sahaja boleh mengetahui kisah ini dalam syarah hadis ataupun penjelasan hadis berkenaan dengan hadis Labid bin Al-A'sam, tapi juga kita boleh tengok dalam beberapa tafsir ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan sihir, termasuklah surah Al-Falaq. Sedang hadirin mukminin, hadis ini ialah satu hadis yang menceritakan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Labid bin Al-A'sam, yang merupakan seorang Yahudi yang kita sebut sebagai munafik, yang berpura-pura memeluk Islam tetapi meneruskan kejahatan ke atas jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Baik, kita akan mulakan dahulu dengan memetik salah satu daripada hadis berkenaan. Dia ada beberapa hadis, tapi kita ambil satu hadis berkenaan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Zuraiq yuqalu lahu Labid bin Al-A'sam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disihir oleh seorang lelaki daripada satu kelompok, satu bani yang dipanggil sebagai Bani Zuraiq, yang mana lelaki itu dikenali sebagai Labid bin Al-A'sam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai' wa ma fa'alah. Dia kata sehinggalah sampai ke satu tahap Nabi kita ini, tuan-tuan sekalian, dia dalam keadaan khayal, dalam keadaan khayal, kesan daripada sihir yang dilakukan oleh Labid bin Al-A'sam. Khayal itu dalam erti kata dia rasa dia buat satu benda, sedangkan benda yang dia rasa dia buat tu dia tak buat sebenarnya. Dalam hadis yang lain, dalam matan yang lain, dia cerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia rasa dia menggauli isteri-isteri baginda, tapi sebenarnya baginda tidak menggauli pun isteri baginda. Dia ada beberapa hadis berkenaan dengan kes ini. Baik, kemudian hatta idza kana zata yaumin aw zata lailatin wa huwa indi lakinnahu da'a wa da'a. Maka dia kata bahawa sampai satu ketika itu, satu hari ataupun satu malam, ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sisi aku, yakni di sisi Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni dia berdoa dan dia terus berdoa. Dia berdoa dan dia terus berdoa. Sehingga kan
Aisyah bagi tahu bahawa antara benda yang dibuatnya ialah thumma qala, dia kata, ya Aisyah, wahai Aisyah, asy'arti anna Allah aftani fi mastaftaituhu fi. Dia bagi tahu dekat Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada aku ketika aku benar-benar memerlukannya? Dalam keadaan Nabi macam tu Nabi pun bagi tahu kepada Aisyah, adakah Allah Ta'ala ni dia datangkan petunjuk kepada Nabi untuk menjawab beberapa persoalan berkaitan dengan apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang berlaku kepada baginda dalam hadis ni, hadis Aisyah ni, dia Rasulullah bagi tahu kepada Aisyah, dia kata bahawa atani rajulan, telah mendatangi aku dua lelaki. Dua lelaki ni iaitu malaikat, kan? Dua lelaki ni adalah malaikat. Faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si, seorang tu mari duduk sebelah kepala aku. Wal akharu 'inda rijlai, dia kata yang seorang lagi duduk sebelah kaki aku. Faqala ahaduhuma li sahibi, satu malaikat ni, satu lelaki ni yang datang kepada aku, dia bercakap dekat yang seorang lagi. Dia bercakap dekat seorang lagi. Kalau ikut satu riwayat yang lain, hadis yang lain, dia kata hak dekat kepala tu cakap dengan yang dekat dengan kaki. Yang lelaki yang berada pada kaki Rasulullah. Faqala, dia kata ma waja'ur rajul, faqala matbub, qala man tabbah, qala labid ibn al-A'sam. Dia kata apa yang telah berlaku kepada lelaki ni, apa dia penyakit dia ni, apa masalah kepada lelaki ni? Maka yang belah kaki tu ataupun malaikat yang berada sebelah kaki Rasulullah tu, dia jawab bahawa lelaki ni terkena sihir. Lelaki ni terkena sihir. Yang duduk dekat kepala ni tanya lagi, siapa yang buat sihir itu? Maka yang dekat kaki tu jawab, yang buat sihir ini adalah Labid bin Al-A'sam, yang kata Yahudi yang masuk Islam itu. Maka dia tanya lagi kepada yang berada di kaki itu. Dia kata, qala fi ayyi syai', qala fi mushtin wa mushatatin wa juffi tal'in nakhlatin zakar. Qala wa aina huwa? Qala fi bi'ri zarwan. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأنما نقاعة الحناء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ Dia kata, qala qad afani Allah fakarihtu an usawwira 'ala an-nasi fihi syarra fa amara biha fadufinat. Dia tanya kepada, dia bagi tahu kepada lelaki yang seorang lagi tu, dia kata bahawa apa benda yang dia buat tu, dia guna benda apa? Bahan yang kata bahan sihir tu dia guna apa? Maka yang duduk dekat kaki tu jawab, dia guna sikat dan rambut. Dia guna sikat dan rambut. Nanti kita akan sampai satu cerita macam mana dia guna rambut Rasulullah yang gugur, kan? Rambut Rasulullah yang gugur. Baik, kemudian dia bungkus dan lelaki itu bertanya lagi, kat mana dia sembunyikan benda tu? Yang kata alat sihir tu, benda tu bila dia bungkus tu, dia simpan kat mana? Maka yang lelaki dekat kaki Rasulullah tu, dia kata dalam telaga Zarwan, dalam bi'r Zarwan. Maka bila tahu cerita tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dengan beberapa sahabat baginda pergi cari tempat yang malaikat bagi tahu tu. Yang malaikat bagi tahu, jumpa benda tu, telaga tu jumpa. Dalam telaga tu Nabi tengok apa yang ada dalam telaga. Yang tu yang dibagi tahu dekat Aisyah, wahai Aisyah, aku tengok air dia tu macam air inai. Dia kuning kemerah-merahan, air telaga tu. Maka Nabi bagi tahu, dia kata pokok tamar tu pula yang duduk dekat telaga tu pula, dia nampak macam kepala setan, kepala syaitan, dia kata. Maka
Aisyah tanya dekat Nabi. Wahai Rasulullah, kenapa tak keluarkan benda tu? Kan, kenapa tak keluarkan benda tu? Nanti kita akan sampai cerita macam mana dengan benda sihir ni, hak mana elok kita buat? Kita tanam dia ke, atau kita keluarkan dia, kita bakar dia? Itu antara persoalan yang akan dibincangkan. Maka Aisyah kata, kenapa tak kita keluarkan benda tu? Dan kita tahu dia duduk kat bawah tu. Maka Rasulullah kata jangan. Allah telah sembuhkan aku. Kan? Rasulullah kata dekat Aisyah, Allah telah sembuhkan aku. Aku tidak suka mengenakan kejahatan kepada orang lain. Maksudnya Nabi tak suka balas. Kalau orang buat kejahatan dekat Nabi, Nabi tak suka balas balik kejahatan tu kepada orang lain. Yang ni ada kaitan dengan ayat bari, tentang ayat membalas kejahatan ni. Kemudian dia kata bahawa lalu Rasulullah suruh supaya para sahabat timbus barang-barang tadi dalam telaga tadi tanpa kita ambil musnahkan dia. Itu antara dalam beberapa hadis yang berkaitan dengan kisah Nabi disihir ini. Baik. Muslimin muslimat sekalian, apa yang kita nak bincang malam ni ialah bila ada sesuatu hadis yang mana Imam Bukhari dia letakkan hadis tu dalam sahih dia. Kan? Dia letak hadis itu dalam sahih dia. Baik. Antara beberapa persoalan dalam kepala kita ialah ada ketikanya hadis yang sama atau hadis yang lebih kurang sama diulang beberapa kali. Itu cara, metod yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Dia ulang beberapa kali. Satu. Yang kedua, bila dia ulang tu, ada ketikanya dia akan letak hadis tu pada tajuk-tajuk yang berbeza. Kan? Hadis yang sama, cerita yang sama, tapi dia letak pada kitab ataupun tajuk utama yang berbeza, ataupun pada bab yang berbeza. Apa sebab Imam Bukhari dia buat macam tu? Dan macam mana Imam Bukhari dia buat kesimpulan daripada hadis yang dia kumpulkan tadi, termasuk hadis yang kita nak belajar malam ni sebagai hadis pilihan untuk kita belajar cara Imam Bukhari dia ambil kefahaman. Itu yang kita panggil fiqh Imam Bukhari. Kan, fiqh Imam Bukhari maknanya kita nak tahu kefahaman Imam Bukhari tentang sesuatu hadis tu. Kan, macam mana dia buat kesimpulan, macam mana dia bagi pendapat dia tentang hadis tu. Sama sebagaimana bila masa kita bincang dulu di satu masjid, saya ada bincang tentang tajuk dalam bab la yuqalu syahid, kita tak panggil syahid kepada orang yang mati terbunuh dalam keadaan tertentu, kita tak panggil dia syahid. Kan, hadis yang Imam Bukhari bawa, kalau kita tengok matan dia tu, hadis tu tidak menunjukkan larangan untuk kita panggil orang tu syahid. Tapi kesimpulan yang Imam Bukhari buat, dia kata tak boleh kita panggil syahid kepada orang tu. Itu yang kita panggil sebagai fiqh Imam Bukhari. Macam mana Imam Bukhari diambil kefahaman daripada sesuatu hadis. Kan? Begitu juga bagaimana tentang analogi, qiyas yang dibuat oleh Imam Bukhari berkenaan dengan sembahyang sunat qabliyah. Zuhur itu dikiaskan dengan sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Dalam keadaan sebahagian ulama kata tak ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Tapi Imam Bukhari termasuk di kalangan ulama yang kata ada dengan menggunakan qiyas, dengan melihat kepada tajuk yang diletakkan dalam Sahih Bukhari. Itu yang kita panggil fiqh Imam Bukhari. Baik. Jadi malam ni muslimin muslimat sekalian, antara yang kita nak cuba menyelami fiqh Imam Bukhari ialah kita mengambil satu hadis yang sebenarnya ada banyak hadis yang lebih kurang sama, tapi dia berkisar tentang kisah macam mana Labid ni dia membuat sihir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka dalam hadis ni, tuan-tuan sekalian, kita dapati bahawa Imam Bukhari dia letak pada beberapa tajuk. Dia letak pada beberapa tajuk. Antaranya Imam Bukhari cerita ataupun kisah Labid bin Al-A'sam mensihirkan Nabi ni, antaranya dia letak dalam kitab At-Tib. Kitab At-Tib, yakni kitab dalam menceritakan tentang perubatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antara
tempat yang Imam Bukhari letak. Dan kita nak tengok kenapa Imam Bukhari dia letak di bawah tajuk utama At-Tib, perubatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok juga bahawa Imam Bukhari ini juga dia letak pada bab-bab yang lain, pada tajuk-tajuk utama yang lain. Antaranya kalau kita boleh tengok tuan-tuan sekalian, ialah bagaimana tentang urusan kita dengan orang-orang kafir zimmi, umpamanya dengan orang-orang kafir zimmi. Begitu juga Imam Bukhari dia letak contoh, kalau kita tengok dia ada dalam Sahih Bukhari itu hadis tentang sihir oleh Labid ni, dia ada 5 kitab yang dia letak. Satu dia letak dalam kitab At-Tib. Yang kedua dia letak dalam kitab Al-Adab, kitab tentang adab. Macam mana kita, akhlak kita kan. Bila kita mengalami sesuatu musibah, kita ada masalah, macam mana adab kita yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Imam Bukhari dia nak bagi tahu kepada kita supaya kita boleh mencontohi apa yang ditunjukkan oleh Nabi, cara Nabi beretika bila menghadapi sesuatu masalah. Maka hadis yang sama, hadis tentang sihir, dia letak dalam kitab perubatan. Pada masa yang sama dia letak juga di bawah kitab adab, kitab tentang etika. Kemudian Imam Bukhari juga hadis yang sama, hadis tentang sihir ni diletak di bawah kitab pasal doa. Pasal dalam hadis yang sama tu dia ada cerita tentang Nabi ni berterusan berdoa. Maka Imam Bukhari dia nak kita faham bahawa hadis tu juga dia ajar kepada kita macam mana cara kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sampai kepada perbincangan bahawa doa ni sunat kita ulang 3 kali. Satu. Nah, yang kedua, doa ni sunat kita ulang berterusan sampai selesai masalah tu. Sampai selesai masalah. Itu antara beberapa fiqh yang kita boleh ambil. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, dia letak juga dalam kitabul jizyah. Kitab jizyah pun dia bubuh juga hadis ni. Hadis macam mana orang munafik yang bernama Labid ni, Yahudi ni, dia sihirkan Nabi. Tapi Imam Bukhari dia bubuh hadis ni di bawah kitab jizyah, kan? Baik. Begitu juga tuan-tuan sekalian, Imam Bukhari dia letak benda ni di bawah tajuk contohnya bab sifati iblis wa junudih, iaitu bab yang menceritakan tentang sifat ataupun karakter iblis dan tentera-tentera iblis. Macam mana dia boleh letak hadis ni untuk menceritakan tentang sifat iblis dan tentera iblis. Macam mana dia pergi letak bab hal yu'fa 'anil dhimmi idza sahara. Macam mana dia letak pada bab adakah kita maafkan orang kafir zimmi yang buat sihir kepada kita. Itu cara Imam Bukhari dia keluarkan hukum, tuan-tuan sekalian. Kemudian dia sambung juga dengan cerita bab qaulillahi ta'ala innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan. Sampai habis ayat tu dia kait ayat ni dengan beberapa ayat Al-Quranul Karim. Jadi ini tujuan kita ambil hadis ni sebagai contoh perbincangan kita pada malam ni, sebab kita nak menyelami kaedah ataupun metodologi yang diguna pakai oleh Imam Bukhari yang kita panggil fiqh Imam Bukhari, supaya dengan cara kita belajar dengan mengambil selected hadis ni, satu-satu hadis ni, kita tahu lebih kurang bahawa bila kita jumpa hadis lain pula nanti, kenapa hadis yang lain ni juga Imam Bukhari dia ulang pada tajuk yang berbeza, bab yang berbeza, kita dah tahu dah dalam kepala kita bahawa macam mana Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari dia buat macam tu. Baik. Muslimin-muslimat sekalian, kita dapati bahawa antara yang dibuat oleh Imam Bukhari ialah yang pertamanya dia letak di bawah tajuk perubatan. Ni yang kita sebut mula-mula, kan? Kenapa dia letak di bawah tajuk perubatan? Baik. Dalam bab ni, tuan-tuan sekalian, bila dia letak di bawah tajuk perubatan, dia guna perkataan apa, tuan-tuan? Bab apa? Dia kata babus sihri wa qaulillahi ta'ala. Bab yang menceritakan tentang sihir dan apa dia firman Allah Ta'ala. Sebab apa Imam Bukhari bila dia kata babus sihri, bab
pasal sihir dan juga firman Allah Ta'ala. Sebabnya para ulama mengatakan bahawa tujuan Imam Bukhari dia kata macam tu sebab dia nak kata bahawa perbincangan pasal sihir ni dia tak boleh lari daripada dalil Al-Quran sebagai nombor satu. Itu cara dia. Dan itu juga cara kita, tuan-tuan, yang kita mesti buat. Kita bincang apa pun, nombor satu, perbincangan itu mesti diikat dengan ayat Quran. Kita tak boleh nak bincang apa-apa, kita jauhkan diri kita daripada perbincangan tentang ayat Quran. Tak boleh. Nombor satu, kita ikat dengan ayat Quran. Sebab tu kita kata dalam kuliah saya yang lalu di satu tempat, tuan-tuan sekalian, kalau kita nak cerita tentang pendapat ulama' banyak. Pendapat ulama' banyak. Tapi kita nak pilih sebab ulama' berbeza pendapat. Dengan pendapat yang banyak. Kita nak pilih mana? Kita nak tarjih yang mana? Kita nak pilih yang mana? Maka kita pilih yang paling dekat dengan Quran. Tak? Yang paling dekat dengan Quran. Yang paling dekat dengan hadis Nabi. Itu yang saya cerita dalam bab masalah adakah roh Nabi ataupun roh dan jasad Nabi hadir dalam majlis selawat. Kalau nak cerita pendapat ulama, Habib Zain dia naqal pendapat Imam Suyuti. Dia kata bahawa Rasulullah dengan roh dia, dengan jasad dia itu hidup sama sebagaimana sebelum wafatnya Rasulullah. Dia hidup sebagaimana biasa. Kalau kita nak pegang pendapat tu, bahawa ulama pun ada yang berpendapat dengan pendapat sebegitu. Tapi soalnya adakah kita nak pakai pendapat tu? Sedangkan banyak lagi ulama lain mengatakan bahawa keadaan Nabi berbeza. Dia bukan sama sebagaimana sebelum wafat. Keadaan Nabi berbeza, sangat berbeza. Sebab Nabi hidup pada alam barzakh. Dia bukan hidup alam dunia dah. Dia hidup alam barzakh. Bila hidup alam barzakh, dia tidak sama hidup di alam dunia. Dan itu yang dinakalkan oleh Syekh Saleh Munajjid dan sebagainya. Baik, itu sebagai satu contoh. Bahawa Imam Bukhari, bila dia bincang satu-satu benda, dia akan ikat dengan ayat Quran. Dia akan ikat dengan ayat Quran. Apa tujuan dia, tuan-tuan sekalian? Antaranya ialah Imam Bukhari dia nak bagi tahu kepada kita bahawa bab sihir yang kita nak bincang pasal Labid Al-A'sam ni, yang kata mensihirkan Rasulullah, dia kata Quran cerita lama dah. Dia nak bagi tahu Quran cerita lama dah. Baik, soalannya pasal apa? Imam Bukhari dia nak bagi tahu kepada kita bahawa Quran cerita lama dah. Pasal ada ulama yang menidakkan sihir boleh berlaku kepada Rasulullah. Tuan-tuan kena ingat bahawa soal sihir berlaku ataupun tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan perkara yang menjadi ijma' di kalangan para ulama. Sebahagian ulama tak setuju, dia kata sihir tak boleh berlaku kepada Rasulullah. Sebab kalau sihir berlaku kepada Rasulullah, itu akan menjejaskan taraf kenabian baginda. Itu pendapat sebahagian ulama. Kan? Maka sebahagian yang lain kata dah, dia berlaku juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Dia kata benda tu tidak mustahil sebab benda yang sama Quran duk cerita lama dah. Dia nak cerita gitu. Maka Imam Bukhari dia bawa cerita ni, dia bubuh di bawah bab at-tibb, bab perubatan. Sebab apa dia letak bab perubatan, tuan-tuan sekalian? Dia nak bagi tahu sihir ni bukan benda asing. Dia sama sebagaimana demam, sama sebagaimana sakit hak lain. Sakit jantung ke, darah tinggi ke, letih ke, penat ke, semput ke. Dia kata yang tu yang kata sihir ni, dia bukan benda yang pelik. Dia adalah benda yang biasa, yang boleh berlaku kepada sesiapa jua. Dan dia nak bagi tahu bahawa apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab sihir ni dia serupa dengan penyakit-penyakit manusia yang lain, maka dia kata dengan sebab itu sihir ni kita boleh terima bahawa dia akan bagi kesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut sifat Nabi sebagai manusia, tapi tidak menjejaskan sifat Nabi sebagai pembawa wahyu. Maknanya wahyu tak terusik. Wahyu tak terusik. Bukan kata bila Nabi kena sihir, Nabi bawa cerita lain pula. Tak. Yang tu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti kita akan tengok cerita ni. Baik, muslimin muslimat sekalian, maka kita tengok antara benda yang disebut oleh Imam Bukhari ialah dia kaitkan
peristiwa sihir ini, nombor satu dia kata kita tengok ayat 102 surah Baqarah. Dia tengok ayat 102 surah Baqarah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita ikut manhaj macam ni, kita ikut cara macam ni, susah nak sesat tuan-tuan. Garanti. Pasal apa? Sebab kita ikut Quran dengan hadis. Kita bincang yang ni, tengok Quran, kan? Maka Imam Bukhari dia guna cara tu, dan kita nak tiru cara yang ditunjukkan oleh Imam Bukhari. Maka dia kata nombor satu, kita nak cerita pasal sihir ni, maka kita tengok kepada ayat 102 surah Baqarah, yang mana Allah Ta'ala bagi tahu walakinnasyayatin, dia kata tetapi syaitan-syaitan itu, dia kata kafaru, kan? Kafaru yu'allimunan nasa sihr. Dia kata syaitan ni sifat dia apa? Kafir. Dia kufur kepada Allah Ta'ala. Kufur ni bahasa Melayunya dia ingkar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata syaitan ni perangai dia ialah ingkar kepada perintah Allah. Yu'allimunan nasa sihr. Lepas tu dia pula pergi ajar dekat manusia sihir. Sihir ada tak? Bila tengok dalam Quran, sihir ada. Sihir ada. Cuma nanti kita akan cerita bahawa sihir ni kita nak kena imbang, kan? Jangan pula sikit-sikit sihir. Sikit-sikit sihir. Ada ustaz saya tuan-tuan masa sekolah menengah dulu. Dia masuk dalam kelas. Dia kata, ustaz tak boleh mengajak, dia kata hari ni, dia kata. Budak-budak tahu dah perangai dah. Pasal apa ustaz? Pasal apa? Ustaz rasa ustaz kena sihir ni, dia kata. Dia sikit-sikit sihir. Kita pun dah gelak. Kita kata confirm tak mengaji dah hari ni. Confirm tak mengaji dah. Budak-budak pun pandai-pandai pula. Budak sekolah sains tuan-tuan. Cucuk ustaz lah, cucuk. Ustaz pasal apa ustaz? Macam mana ustaz tahu ustaz kena sihir? Dia pun nak cerita. Dia kata ustaz rasa mengantuk sebelah mata, dia kata. Lepas tu budak-budak tanya, ada mengantuk sebelah mata? Dia kata mengantuk sebelah mata mana ada, dia kata. Mengantuk ni dia kata kena dua-dua belah mata, dia kata. Tapi kalau mengantuk sebelah mata, itu sihir, dia kata. Kami dia gelak seronok. 40 minit confirm tak mengaji. Mesti cerita lepas tu, cerita pasal sihir tuan-tuan. Seronok. Jadi kita akan cerita nanti bahawa sihir ni betul ada. Tapi kita jangan pula sampai semua benda tu sihir. Sikit-sikit sihir. Tak boleh. Kita tengok. Baik. Dia kata apa? Dia kata bahawa Allah Ta'ala itu, dia kata tujuan dia sebut sihir tu, dia nak bagi tahu kepada kita bahawa sihir ni adalah ilmu yang boleh dipelajari. Ilmu yang boleh dipelajari. Orang boleh belajar. Orang hak tak tahu apa-apa pun boleh mengaji bab sihir sampai pandai, sampai boleh sihir orang, sampai boleh hajar orang lain. Pasal ayat ni sebut yu'allimunan nasa sihr. Kan syaitan tu dia ajar manusia tentang sihir. Lepas tu ayat ni juga Imam Bukhari dia buat kesimpulan bahawa sihir ni dia ada banyak jenis dia. Sihir ni dia ada banyak jenis. Nak hantar ikut mana? Kan, nak hantar ikut makanan ke, nak hantar ikut udara, ikut angin ke, nak hantar ikut mana? Dia ada banyak jenis dia. Alat dia pun, bahan dia pun banyak. Termasuklah menggunakan bahan yang datang daripada tubuh orang tu sendiri, kan? Tubuh orang tu sendiri. Sebab tu kalau kita tengok petua-petua orang tua dulu pun dia ada pesan benda-benda macam ni, sebab dia ada berpunca daripada ayat-ayat Quran Karim. Baik tuan-tuan sekalian, dan ayat ni juga menunjukkan kepada kita bahawa sihir ni dia berlaku dengan izin Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala yang bagi keizinan. Sebab tu dia berlaku. Kalau Allah Ta'ala tak izin, dia tak berlaku juga. Kan, dia tak berlaku. Baik. Lepas tu ayat ni juga tuan-tuan sekalian, dia menjadi dalil bahawa siapa yang melakukan sihir, dia kufur kepada Allah. Dia kufur kepada Allah Ta'ala. Siapa yang buat sihir, dia kufur kepada Allah Ta'ala. Pasal apa kufur? Baik tuan-tuan, para ulama berbeza pendapat. Ada dua pendapat. Sihir boleh jadi kufur, sihir juga boleh jadi tidak kufur. Dia bergantung kepada macam mana para fuqaha membahagikan sihir tu. Tapi secara umumnya sihir ni kufur. Pasal apa? Sebab kita minta tolong dengan syaitan. Kita minta tolong dengan jin daripada alam gaib ni.
bila minta tolong dengan jin, syaitan alam gaib ni, maka dia jadi kufur kepada Allah Ta'ala. Yang boleh ada pendapat kedua, yang kata dia tidak kufur tapi dia haram sahaja. Pasal apa? Sebab masalah mengkategorikan sihir tu. Sebabnya dia ada kategori yang kedua, tapi kita di Malaysia ni kita tak panggil sihir yang tu. Kita tak panggil sihir. Tapi dalam fiqh, sebahagian ulama dia masukkan juga kategori yang kedua ni, dia kata sihir juga. Apa dia? Bubuh racun. Bubuh racun dalam makanan. Sebahagian fuqaha kata itu pun sihir, tapi dia tidak kufur, dia haram, dia berdosa. Katalah ada satu orang dia nak bunuh orang tu. Dia nak bunuh orang tu, dia pergi ambil racun. Racun apa? Saya tak tahu bab racun tikus ke racun. Ikutlah racun apalah. Ambil racun, bubuh dalam nasi kawan tu. Ada tak menggunakan alam gaib? Jin setan ni ada tak? Tak ada kan? Kita je duk buat. Kita pergi ambil racun, buh dalam makanan kawan tu. Ataupun kita ambil cuka getah, buh dalam gelas, bagi kat kawan tu. Kita kata ni air kosong, dia minum, kan? Adakah itu melibatkan jin di alam gaib? Tak. Maka bila kita letak racun ataupun benda yang mudarat seperti asid hidroklorik cair dan sebagainya dalam minuman kawan tu tak tahu dia minum, dia mati, maka itu bukan kufur di sisi Allah Ta'ala, bukan membatalkan syahadah, tapi dia haram, dia sebahagian daripada dosa. Kita tahu faham kan? Baik. Itu apa yang disebut daripada ayat 102 surah Baqarah. Kemudian Imam Bukhari juga dia refer, bila dia refer kepada ayat 69 kan, ayat 69 surah Taha, wala yuflihus sahiru haitsu ata, iaitu Allah Ta'ala dia sebut ayat ni, dia nak bagi tahu bahawa peristiwa macam mana Nabi Musa alaihissalam boleh mengalahkan tukang-tukang sihir puak Fir'aun. Macam mana Nabi Musa dia boleh kalahkan puak-puak tukang sihir. Ayat ini juga menjadi dalil bahawa sihir itu boleh kita kalahkan. Bukan kata bila kena sihir tu kita hanya menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Tak, bukan lagu tu. Kita boleh usaha nak cari cara nak kalahkan sihir itu. Itu ayat 69 surah Taha. Manakala ayat yang ketiga surah Al-Anbiya, tuan-tuan sekalian, afatatuna sihra wa antum tubsirun, iaitu satu ayat nak bagi tahu dekat kita apakah kita ni masih lagi nak buat sihir. Apakah orang-orang kafir ni, ayat ni dia nak bagi tahu bagaimana orang kafir ni dia mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni buat sihir, kan? Afatatuna sihra, dia nak bagi tahu nak pergi lagi ke jumpa dengan Muhammad tu, sedangkan Muhammad tu tukang sihir. Dia kata orang kafir mendakwa Nabi Muhammad tu sebagai tukang sihir. Kamu tak tengok ke? Kan? Kamu tak tengok ke Muhammad tu sebagai tukang sihir? Jadi Ibnu Katsir, tuan-tuan sekalian, Ibnu Katsir dalam tafsir beliau dia kata bahawa maksud ayat ini ialah orang kafir kata, adakah kamu mahu mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi Muhammad tu dia bawa sihir dan Nabi Muhammad tahu sendiri bahawa dia tu bawa sihir. Itu komentar daripada Imam Ibnu Katsir tentang ayat tu. Baik, maka ayat ni tuan-tuan sekalian, selepas ayat ni Allah Taala dia bagi tahu kepada kita bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab pada ayat yang keempat surah Anbiya bahawa Tuhan aku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bila orang tuduh dia macam tu, Nabi pun jawab macam tu, kan? Orang tuduh dia sebagai tukang sihir. Baik. Yang keempat tuan-tuan sekalian, ayat 66 surah Taha, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a, iaitu Allah Ta'ala dia bagi tahu kepada kita bahawa bila orang tu dia kena sihir, antara kesan yang akan berlaku kepada orang yang kena sihir ni, dia akan berasa macam dia khayal.
Dia akan berasa macam dia ni duk khayal, tuan-tuan sekalian. Itu antara kesan yang akan berlaku kepada orang yang kena sihir, dan itu disahkan oleh surah Taha ayat 66. Baik. Tuan-tuan sekalian, dalam ayat ni Allah Taala dia bagi tahu macam mana sihir yang dibuat oleh puak-puak Firaun yang cuba nak kalahkan Nabi Musa alaihissalam. Maka salah satu daripada sihir yang digunakan oleh oleh puak-puak Firaun, tukang Firaun ini, dia menyebabkan Nabi Musa ni dia berasa macam dia khayal. Maka benda yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesan yang kata khayal tu juga bukan kali pertama, sebab dia pernah berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam sebagaimana surah Taha ayat 66. Dia kata bahawa sebabnya bila Nabi Musa tengok tu, dia tengok tali yang puak-puak tukang sihir hantar ni lempar, tuan-tuan sekalian, dia nampak macam ular. Dia nampak macam ular. Itu antara benda yang berlaku. Baik tuan-tuan sekalian. Kemudian ayat yang keempat surah Al-Falaq yang kita duk baca sebelum kita tidur itu, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, adalah nak bagi tahu macam mana bentuk sihir itu. Dia guna tali, dia ikat. Kan, dia guna tali, dia ikat. Dan surah Al-Falaq ini juga diturunkan dengan sebab nak mengajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak bantu Nabi kita untuk mengalahkan sihir itu dan melepaskan diri daripada sihir-sihir berkenaan. Itu antara cara Imam Bukhari bila dia nak cakap tentang sihir, dia bawa ayat Quran sebagai cara nak bagi penjelasan dan cara nak sokong pendapat dia. Bila dia nak kata satu-satu benda, dia akan rujuk kepada Quran, kita dapat panduan daripada Quran, baru kita bagi pandangan. Itu metod ataupun cara yang digunakan oleh Imam Bukhari bagaimana nak faham sesuatu hadis. Jadi kita faham satu hadis ni, kita ambil panduan daripada Quran dan kita ambil panduan daripada sunnah Nabi. Sebab tu kita bagi tahu tuan-tuan sekalian bahawa pendapat-pendapat ulama ni kita tak boleh main secara borong terima. Tak boleh. Kalau kita main secara borong terima, sebagaimana yang saya sebut tadi lah, Habib Zain kata, menakalkan pendapat Imam Suyuti, kita kena terima juga. Nabi Muhammad hidup sampai sekarang. Sedangkan Fatimah bila dia nak minta harta pusaka, dia tak jumpa pun ayah dia. Dia pergi jumpa dengan Abu Bakar Siddiq. Itu antara contoh apabila kita ambil borong pendapat ulama tanpa kita ikat diri kita kepada Al-Quran, sebagaimana cara Imam Bukhari dia ikat diri dia kepada Quran bila dia nak cakap tentang satu-satu benda. Itu antara manhaj ataupun cara yang kita boleh belajar, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian bila kita tengok tuan-tuan sekalian, Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita apa tuan-tuan? Aisyah radhiyallahu anha bila dia nak cerita Nabi ni sakit, bukan saja Aisyah cerita dekat kita malam ni yang kita belajar hadis malam ni, bahawa Aisyah cerita dekat kita bahawa Nabi kena sihir, tapi Aisyah juga tuan-tuan sekalian dia cerita kepada kita, ma raaitu ahadan ashadda alaihi alwaja'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, tidaklah aku tengok satu orang yang sangat sakit melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak cerita, Aisyah kata bagi dia bila dia tengok orang-orang semua ni, orang yang paling sakit Rasulullah. Ada orang kata Rasulullah tak pernah sakit. Ada orang kata Rasulullah tak pernah sakit. Jadi macam mana kita nak belajar supaya jadi macam Rasulullah yang tak pernah sakit, tak pernah demam? Yang ni kantoi. Yang ni kantoi tuan-tuan. Hadis ni terang-terang Aisyah kata bukan setakat Nabi tu sakit. Bukan setakat Nabi tu sakit, tapi Aisyah kata orang hak paling sakit teruk dia, paling teruk sakit dia, siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan lah, minta maaf kalau saya sebut ni sensitif, saya minta maaf kalau saya sebut sensitif. Kalau tuan-tuan sakit kaki, diabetes, kena kerak kaki, pasal apa Tuhan uji aku macam ni, aku pergi kuliah seumur. Tak payah ungkit lah, tak payah ungkit lah. Ni Aisyah kata Rasulullah paling teruk. Rasulullah paling teruk. Tuan-tuan jangan duk kata Rasulullah paling sihat. Tak. Ni cerita dia tuan-tuan sekalian. Bahawa musibah tu, bila Allah Ta'ala dia nak bagi musibah, nak bagi ujian, hak paling teruk Allah Ta'ala bagi Nabi dia. Nabi dia. Kita ni hak dapat sikit-sikit tuan-tuan duk bising dah.
Duk ungkit amalan. Macam banyak sangat amalan kita tu. Ni perangai orang kita. Baru buat sikit amalan nak kata dah aku ni pasal apa, aku duk pergi mengaji pun sakit lagu ni pasal apa Tuhan aku buat macam ni. Kena pula kilang tutup dah, hilang kerja. Padahal dapat VSS composition dapat, tapi duk ungkit juga pasal apa Allah uji aku macam ni. Pasal apanya? Nabi lagi teruk kena. Engkau nak pasal apa pula? Ini contoh tuan-tuan sekalian. Maka bila kita mengaji macam ni, kita nampak mana bila ada berlaku dekat kita, ialah kita sebagai manusia kita akan mengeluh, kita akan mengadu dan sebagainya, tapi kita akan dapat panduan bahawa kita sebagai hamba Allah Taala, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menerima musibah dan kita akan tiru nabi kita yang menerima musibah jauh lebih hebat daripada kita, tuan-tuan. Jadi kita tak payahlah nak sembang kata kita teruk sangat apa semua, tak payah, tuan-tuan. Baik. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, Imam Bukhari juga dia masukkan dalam kitab At-Tib juga. Yang tadi At-Tib juga dalam kitab dan tajuk besar dia perubatan. Yang kedua ni tajuk besar dia perubatan juga, tapi dia bubuh dalam bab hal yastakhrijus sihr. Adakah sihir ni kita boleh keluarkan dia? Boleh tak kita keluarkan sihir, kita batalkan sihir, kita kalahkan sihir? Itu dan satu bab yang lain. Imam Bukhari dia ambil hadis yang sama, dia ulang balik hadis tu, tapi dia bubuh tajuk lain pula dalam bab lain pula. Tajuk utama sama, kitab yang sama, kitab At-Tib, tapi bab dia bab lain sikit. Cerita adakah sihir boleh dikeluarkan. Baik. Tapi tuan-tuan sekalian, yang menariknya Imam Bukhari ni bila dia ulang pada bab yang kita nak bincang yang kedua ni, hal yastakhrijus sihr, dia ulang dengan cara istifham. Dengan cara istifham. Istifham tuan-tuan faham kan? Dengan cara question mark. Question mark. Bahasa Melayunya, adakah sihir ni kita disuruh atau kita ni boleh keluarkan dia, kita boleh kalahkan dia. Itu dia. Sebab nanti kita akan cerita macam mana dalam hadis tadi yang kita belajar tadi, Aisyah kan dia tanya dekat Nabi, kenapa kamu tak keluarkan dia? Dah tahu dah bawah telaga tu. Dan dalam telaga Zarwan kamu tahu dah. Kenapa tak keluarkan dia? Maka sebab tu Imam Bukhari dia buah dah tajuk dia hal yastakhrijus sihr. Baik, tuan-tuan sekalian, dalam bab ni Imam Bukhari dia bawa satu statement kata-kata daripada Qatadah yang cakap kepada Sa'id bin Musayyib. Dia kata apa? Dia kata rajulun bihi tibbun aw yu'akhadhu an imra'atihi. Dia kata ayuhallu anhu aw nushrah, cara nushrah, yunashar. Qala la ba'sa bih innama yuridu nabihi islah. Dia kata fa amma ma yanfa'u falam yunha an. Satu orang lelaki dia kena sihir, lepas tu ataupun ditahan daripada bersama dengan isteri dia, pasangan dia. Soalannya, adakah aku ni boleh keluarkan sihir tu, jampi nak kalahkan sihir itu, dan nak baca perlindungan supaya aku dilindungi daripada sihir itu sebagai satu cara nak rawat, cara nak ubat? Boleh tak? Baik, boleh tak? Baik, apa dia jawab? Sa'id bin Musayyib kata apa? Dia kata la ba'sa bih. Dia kata la ba'sa bih. Tak ada masalah. Tak mengapa, dia kata boleh buat. Sesungguhnya siapa-siapa yang nak buat macam tu, itu dikira sebagai kebaikan. Dia dikira sebagai kebaikan. Siapa nak buat macam tu boleh buat, itu dikira sebagai kebaikan. Dia kata selagi mana dia mendatangkan kebaikan, boleh buat. Selagi mana mendatangkan kebaikan, dia boleh keluarkan sihir tu, dia boleh ubat sihir tu, dia boleh kalahkan sihir tu, selagi mana syarat dia mendatangkan kebaikan. Tapi dia kata sama sekali tidak dilarang daripada kita mengubati sihir itu. Tak ditegah kita nak keluarkan sihir itu, kita nak cabut, buang dan sebagainya, itu tidak dilarang sama sekali, dengan syarat selagi mana mendatangkan kebaikan. Baik, tuan-tuan sekalian, kemudian dia kata bahawa dalam riwayat ni tuan-tuan sekalian, bahawa dia ada satu hadis lain, matan dia tu sedikit berbeza, iaitu Nabi SAW dia dalam keadaan khayal, dia tak pasti dia mendatangi isteri dia ataupun tidak. Dia rasa macam dia mendatangi, menggauli isteri dia, tapi isteri dia bagi tahu dekat Nabi kita bahawa Nabi tak buat pun.
Itu pada matan yang lain, pada hadis yang lain. Baik, kemudian dia kata bahawa tambahan itu daripada Sufyan itu, dia kata adalah satu jenis sihir yang sangat kuat. Satu jenis sihir yang sangat kuat yang sehingga menyebabkan Nabi duduk dalam keadaan macam tu. Mana kalau satu orang dia berasa macam dia tidur dengan isteri dia, tapi isteri dia kata, "Dak, abang tak tidur dengan saya, abang tidur kat sofa kat luar." Kan? Itu maknanya orang tu dia kena sihir yang sangat kuat. Tapi tak semestinya lah. Tak semestinya lah. Kadang-kadang tengok bola 2 round. Tengok bola 2 round. Tidur sampai pukul 4 pagi. Dia mula dia datang macam-macam. Yang tu tak kira, tuan-tuan. Itu bukan sihir. Tak. Yang kita cerita ni kalau orang tu betul-betul kena sihir. Tak. Siapa yang boleh pastikan? Orang yang pakar lah. Orang yang ada kebolehan. Macam saya tak boleh. Dia kena orang lain lah. Jadi kalau dia dah confirm dia kena sihir dan perasaan dia tu macam tu, maka itu adalah petunjuk yang menunjukkan bahawa kemungkinan orang tu kena sihir yang paling kuat. Sihir yang paling kuat. Sebab tu kalau kita tengok Quran kan, cerita Nabi Sulaiman itu, syaitan tu dia sebut terang bahawa yang menyebabkan suami isteri bergaduh. Itu antara benda yang Quran sebut, tuan-tuan sekalian. Baik. Maka ini menunjukkan bahawa kepada kita sebagaimana surah Baqarah ayat 102 yang melibatkan hubungan suami isteri, kan, sihir yang menyebabkan suami isteri berbalah untuk bergaduh antara suami isteri yang orang lakukan, dia termasuk di antara sihir yang sangat kuat dan itu adalah petunjuk daripada Quran. Quran sendiri sebut benda-benda yang macam tu. Baik, muslimin muslimat sekalian. Maka dalam cerita ni, tuan-tuan sekalian, bila Aisyah tanya dekat Nabi, maka Imam Bukhari dia ambil cerita tu, dia letak dalam bentuk istifham dalam bab dia. Dalam bab dia. Sebabnya bila Aisyah tanya dekat Nabi, kenapa tak keluarkan benda tu? Kan? Kenapa tak keluarkan benda tu dan kita bakar dia? Kita bakar dia. Dan itu antara amalan di kalangan orang Melayu pun. Bila dia jumpa bahan-bahan yang macam tu, macam yang pernah duk berlaku dalam di kalangan keluarga saya, tuan-tuan sekalian, dia jumpa bibik itu, dia simpan dalam laci dia satu bungkusan dalam kain putih. Bungkusan dalam kain putih. Bila kita buka ikatan tu mengandungi tuala wanita. Kan, tuala wanita yang masih berdarah lagi. Tuala wanita yang masih berdarah, tuala wanita tu dia balut tulang burung kecil. Dia balut tulang burung saiz kecil. Baik, itu adalah kita kata barang ataupun alat untuk buat sihir, kan? Alat untuk buat sihir. Baik. Aisyah tanya kat Nabi, pasal apa kita tak bakar benda tu? Pasal apa tak bakar benda tu? Baik, di kalangan masyarakat kita pun tuan-tuan sekalian, di kalangan masyarakat Melayu, cara kita nak musnahkan, kita nak deal berurusan dengan barang-barang sihir ni, satu tanam, yang kedua bakar. Yang kedua bakar. Dan itu yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana daripada soalan itulah Imam Bukhari dia letak dalam bentuk pertanyaan. Dia letak dalam bentuk pertanyaan. Maka Imam Bukhari dia buat macam tu, menunjukkan kepada kita bahawa bukan tak boleh bakar, tapi yang lebih aulanya, lebih baiknya cara Nabi. Yang lebih baiknya cara Nabi iaitu jangan bakar, tapi kita simpan dia, kita kambus dia. Itu cara baik. Pasal apa cara baik? Sebab Nabi pilih cara tu. Jangan kita balas kepada orang hak buat. Tapi soalan sekarang ni, tanda soalnya adakah boleh tak kita balas mula? Jawapan dia boleh, bukan tak boleh. Tapi keutamaannya ialah mengikut cara yang diajarkan oleh Nabi, sebab Nabi tidak suka mendatangkan keburukan kepada orang lain. Dan kita sebagai orang yang menjunjung sunnah Nabi, kita disuruh supaya ikut cara Nabi. Jangan pulangkan sihir itu kepada tuan dia. Jangan pulangkan sihir itu kepada tuan dia, tapi kita serahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah Taala nak buat kepada orang tu, serah kepada Allah Taala. Kita sendiri jangan duk cuba nak balas perbuatan dia. Itu kesimpulan yang boleh dibuat, tuan-tuan sekalian. Baik. Maka cara itu
yang kita panggil sebagai cara nak batalkan itu dia panggil cara an-nushrah, tuan-tuan sekalian. Cara an-nushrah. Para ulama Islam, para fuqaha ikhtilaf, berbeza pendapat tentang cara an-nushrah ni. Macam mana kita nak berhadapan dengan sihir ini. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tuan-tuan sekalian, dalam Fathul Bari, dia kata bahawa nushrah ni, an-nushrah ada dua. An-nushrah ni ada dua. Satunya nushrah yang haram, yang dilarang oleh agama. Itu yang pertamanya. Macam mana? Iaitu an-nushrah yang melibatkan benda-benda yang haram. Benda-benda yang melibatkan perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang tu tak boleh. Maksudnya macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan nak lawan dengan sihir kawan tu. Tak? Tuan-tuan nak lawan dengan sihir kawan tu, tuan-tuan pun mengaji sihir juga. Mengaji sihir juga tu okey lagi. Boleh tahan lagi. Tapi dia bila dia sampai satu lagi tangga, apa dia? Kita pergi minta tolong dengan setan juga, dengan jin juga, nak kalahkan sihir kawan tu. Itu yang dikatakan an-nushrah yang dilarang dalam agama. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Sebab tu kita, tuan-tuan, na'udzubillah, kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benda tu berlaku kepada kita, kita nak minta tolong orang yang pakar dalam bidang ni, kita kena pastikan orang tu orang yang beriman dan beramal soleh. Itu sahaja cara untuk memastikan kita ni tidak terlanggar, terbabas sempadan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu sahaja cara. Tuan-tuan pergi jumpa dengan Tok Bomo Siam, masalah. Tuan-tuan tanyalah siapa-siapa kan. Semua ada pengalaman. Bukan pengalaman sendiri pun, pengalaman kawan-kawan kita yang terkena. Kawan saya, tuan-tuan sekalian, dia cerita sendiri. Dia tak boleh bangun. Kes mahkamah sampai semua tangguh. Saya kata kes aku menang. Dah lawan dengan dia. Menang kes aku. Berapa bulan dia tak boleh bangun, tuan-tuan. Tiba-tiba lepas, kalau saya tak silap, 2 bulan ke berapa bulan, tengok dia datang mahkamah, elok-elok berjalan. Sedangkan kawan-kawan kita ni yang pergi ziarah dia, duk cerita dia tak boleh bangun, kena suami tolong dokong, tolong angkat. Saya pun tanya dia, tuan-tuan sekalian, dia pergi berubat macam mana? Sebab dia tak mau pergi hospital, sebab hospital kata kena open surgery. Open surgery dia tak mau, melibatkan tulang belakang semua, dia tak mau. Jadi dia bagi tahu, dia kata ada orang bagi tahu dekat dia, ada satu Tok Bomo Siam dekat Tunjung. Apa Tunjung ada Tunjung? Tunjung belah dekat atas Lustak ke mana? Ada kan? Tunjang. Okey, Tunjang. Saya tak tahu. Tunjang. Dia dekat belah Lustak tu. Betul eh? Okey. Tunjang. Dia kata dekat Tunjang. Maka tuan-tuan sekalian, dia kata bila orang bagi tahu kat dia ada Tok Bomo Siam yang boleh buat, dia pergi. Tuan-tuan sekalian, sebab saya kenal sangat dia ni, saya rasa dia tak tipu saya, tuan-tuan. Dia cerita Tok Bomo Siam tu bukan buat apa pun. Dia guna jari dia macam tu, dia sentuh je dekat tulang belakang ni. Dia sentuh je. Lepas dia sentuh tu, dengan tiba-tiba kawan saya kata, dia tiba-tiba dia boleh bangun berdiri elok. Ni nak kira apa, tuan-tuan? Nak kira apa tu? Letak je, elok, sembuh. Pakar perubatan berapa kali subspecialist ni, tak boleh buat lagu tu. Tiba-tiba pergi dekat satu Bomo Siam, Tunjang kan, belah Tunjang, tiba-tiba elok buat lagu tu je. Pakar perubatan mengaji sampai Australia, sampai Amerika, sampai UK apa semua, kena buat major operation, major surgery kan, sampai 3-4 jam. Kawan ni relax, sentuh boleh sembuh. Maka sebab tu kita kata bahawa nushrah ni, cara dia ialah hendaklah kita ikat diri kita dengan Quran dan hadis. Kita kena ikat dengan hukum hakam agama. Sebab kalau kita tak buat macam tu, bimbang kita ni terjerumus dalam satu lembah yang kita panggil syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ni, tuan-tuan, ujian Allah. Semua ni ujian Allah Ta'ala
yang mana kita ni nak kena hati-hati. Imam Ibn Hajar kata boleh kita pakai ruqyah yang kita panggil ruqyah syar'iyyah. Kan? Tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan type ruqyah syar'iyyah tu, keluar banyak pilihan. Tuan-tuan boleh tengok. Itu antara benda yang dibahaskan oleh para ulama. Kalau yang tu dibenarkan. Baik, itu dibenarkan. Baik. Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tuan-tuan sekalian, dia memetik pandangan Abdul Razzaq dalam Musannaf Abdul Razzaq, pandangan Asy-Sya'bi yang mengatakan bahawa boleh guna kaedah-kaedah yang orang Arab duk guna selagi mana dia dalam lingkungan yang dibenarkan oleh agama. Maksudnya kita orang Melayu pun kalau kita guna cara orang Melayu tapi cara tu masih lingkungan yang dibenarkan oleh agama, boleh. Dia contoh mudah gini tuan-tuan, contoh mudah gini. Kalau kita demam, apa yang kita biasa buat di kalangan orang Melayu ni selain daripada ambil ubat hospital? Cara macam tu lah. Kalau kita yang biasa kita buat, antaranya dulu-dulu orang kata kena selimut bagi dia berpeluh. Buatlah macam tu. Kemudian kita jumpa doktor, kemudian doktor kata, oh tak boleh selimut, dia kena buka baju semua. Kan? Bila selimut ni dia jadi bahaya lain pula. Kita ikutlah. Mana selagi mana benda tu tidak bertentangan dengan syariat dibenarkan. Ikut adat ke ikut apa, selagi mana itu tidak bertentangan dengan hukum hakam agama. Baik, maka dia bagi beberapa contoh, tuan-tuan sekalian. Dia bagi beberapa contoh. Antaranya ialah kita baca ruqyah, kita sapu tempat sakit. Baca ruqyah, kita baca ayat Quran kan, baca surah Fatihah, baca apa-apa ayat Quran, kita sapu tempat sakit. Itu antara yang mana Ibnu Hajar kata boleh, kan, boleh. Kemudian contohnya Ibnu Battal kata, tuan-tuan sekalian, Wahab bin Munabbih dia tulis, dia bagi tahu, dia kata ambil 7 helai daun bidara hijau, hancurkan dengan guna batu, kita ketuk dia, lepas tu campur. Oh ni jadi kuliah. Saya boleh buka Darul Shifat juga. Baik, melawak. Dia kata kita hancurkan dengan batu, campur dengan air. Kita adunkan dengan baca ayat kursi dengan 4 kul. Lepas tu kita tiup pada benda yang kita buat tadi 3 kali dan kita guna untuk mandi. Itu antara contoh yang dia bagi bahawa boleh dibuat. Salah satu cara, bukan the only way. Bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara yang kita boleh buat, kan? Jadi kalau dalam adat kita orang Melayu dia ada pelbagai cara, selagi mana benda tu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, selagi itu boleh. Selagi mana tidak mendatangkan syirik dan sebagainya, selagi itu dibenarkan. Baik, selagi itu dibenarkan. Maka dia kata bahawa ini antara rawatan yang boleh digunakan terhadap suami yang kena sihir sampai tahap dia tak dapat mendekati isteri dia. Oh, isteri lepas ni pakai cari daun bidara belaka. Dia kata suami dia tak mau dekat dengan dia, pakai cari daun bidara belaka. Baik, itu antara salah satu contoh yang dia bagi kepada kita. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, kitab At-Tib juga. Yang ketiga, Imam Bukhari letak dalam kitab At-Tib juga, kitab perubatan juga, tapi dalam bab sihir pula. Ini dalam bab sihir pula. Maka dia kata bahawa dalam bab ni Imam Bukhari dia tak kaitkan dengan ayat Quran lah. Dia tak kait dengan ayat Quran. Sebab ayat Quran pada yang tadi. Dia tak kait dengan ayat Quran. Dia cerita macam mana dia nak bagi tahu bagaimana kesan yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia nak bagi tahu rawatan yang digunakan oleh baginda Nabi. Dia nak cerita yang tu, bagaimana rawatan yang digunakan oleh Nabi. Yang cerita pasal ayat Quran tu hak mula-mula tadi. Tapi dan bila dia nak cerita pasal rawatan apa semua, yang tu dia tak cerita dah pasal ayat Quran. Maka dia kata bahawa bila dibuat perbandingan, dia kata bahawa ini bukanlah benda-benda yang baru sebenarnya, dan benda tu memang dah ada sebelum ini. Maka dia bagi tahu juga bahawa dalam kitab As-Sihr itu, dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berdoa banyak kali supaya Allah Taala bagi petunjuk dekat dia apa sebenarnya yang berlaku kepada baginda. Nabi minta kepada Allah bagi petunjuk, sehinggalah didatangkan 2 malaikat yang menjelma sebagai lelaki. 2 malaikat yang menjelma sebagai lelaki. Yang ni saya pernah hurai dalam masalah Nabi Musa menempeleng malaikat maut. Kan? Nabi Musa menempeleng malaikat maut. Macam mana Nabi Musa boleh tempeleng malaikat maut?
Tak boleh sebenarnya. Tapi yang jadi boleh tu pasal apa? Kerana malaikat maut menjelma sebagai manusia. Kan, menjelma sebagai manusia sebagaimana yang disebut dalam Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan Imam al-Muhaddisin. Kan, disebut dalam tu hadis muttafaqun alaih, Nabi Musa tempeling sampai terkeluar biji mata malaikat. Sebenarnya malaikat bukan ada mata macam kita, tapi yang boleh jadi macam tu sebab malaikat menjelma sebagai lelaki. Itu yang jadi macam tu. Sama dalam kes ni, dua malaikat pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menjelma sebagai lelaki. Yang satu malaikat ni duduk dekat kepala, satu lagi malaikat duduk dekat kaki Nabi. Itu cara bagaimana Allah Taala dia nak bagi petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk rungkaikan masalah yang berlaku kepada baginda. Nombor 4 tuan-tuan sekalian, Imam Bukhari dia letak dalam kitab Al-Adab. Kitab adab pula. Bab sihir ni cerita hadis pasal sihir, tapi Imam Bukhari letak dalam bahagian etika. Etika pula tuan-tuan. Macam mana kita nak beretika dengan orang, hubungan kita dengan orang, peribadi kita macam mana, perilaku akhlak kita macam mana. Dia kata bab qaulillahi ta'ala innallaha ya'mur bil adli wal ihsan. Perintah Allah Taala supaya kita ni buat apa? Adil dengan ihsan. Adil dan ihsan. Perintah Allah Taala supaya kita ni adil dan ihsan. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ni ayat Quran yang khatib duk biasa baca khutbah yang kedua tuan-tuan sekalian. Dan juga adalah beberapa ayat yang lain yang lebih kurang sama. Baik, dia kata wa tarki isarati syarri ala muslimin aw kafir, iaitu kita ni disuruh untuk mengelak daripada buat penganiayaan sama ada kepada orang Islam ataupun kepada orang kafir. Buat nyaya ni tuan-tuan, bukan sahaja kepada orang Islam kita dilarang, tapi kepada orang bukan Islam pun kita dilarang. Tak boleh. Dia Hindu ke, dia Buddha ke dia Kristian ke, dia etis, dia komunis, buat zalim dekat dia diharamkan oleh agama. Sebab tu apa ni, Imam Bukhari dia ambil hadis ni, dia bubuh dalam bab adab. Dia nak ajar macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kena sihir, walaupun Labid bin Al-A'sam ni punya jahat ni, dia buat sihir dekat Nabi, tapi Nabi tak balas kejahatan itu. Maka daripada situ Imam Bukhari dia kaitkan dengan perintah Allah Ta'ala supaya kita orang Islam ni jangan buat jahat kepada orang walaupun dia tu bukan orang Islam. Itu cara Imam Bukhari dia bawa benda ni, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian kita tengok Imam Ibn Hajar umpamanya. Imam Ibn Hajar dia petik, dia nakal pandangan Ibn Battal yang mengatakan bahawa ketiga-tiga ayat yang kita sebut tadi, dia kata bahawa Allah Ta'ala melarang al-baghyu, kan, penganiayaan, buat zalim kepada hamba Allah Ta'ala, sama ada terdiri daripada orang Islam ataupun kepada orang kafir. Allah Ta'ala dia tahu benda-benda ini membawa mudarat, maka kita dilarang memberi kemudaratan kepada orang, termasuk balas dendam. Kita dilarang balas dendam. Kalau tuan-tuan masih ingat kisah Abu Bakar Siddiq, tuan-tuan sekalian, Abu Bakar Siddiq dalam kisah hadisul ifk, kan, hadisul ifk, macam mana golongan munafik buat fitnah, buat cerita bohong, mengaitkan Aisyah buat jahat dengan Safwan, kan, buat jahat dengan Safwan. Salah seorang yang duk sebar cerita ni bukan sahaja orang munafik yang duk sebar cerita ni, tapi kerabat Sayyidina Abu Bakar sendiri yang duk sebar cerita ni. Yang Abu Bakar duk tolong hari-hari, duk bagi belanja hari-hari, tuan-tuan. Kisah hadisul ifki, tuan-tuan sekalian, dia bagi pengajaran kepada kita bahawa sebenarnya orang yang bawa cerita dusta ni, yang kata defamation ni, cerita-cerita fitnah ni, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dia bukan musuh kita sahaja yang duk bawa cerita ni. Kadang-kadang adik-beradik kita, orang yang kita tolong, orang hak baik dengan kita, yang rapat dengan kita pun duk pi bawa cerita jahat ni, tuan-tuan.
Bukan kata dia tu niat jahat dekat kita, tak. Tapi dia terpengaruh dengan cerita tu. Sebab tu tuan-tuan nak pelik apa? Kalau ada orang-orang baik dengan sahabat-sahabat baik, tiba-tiba dia boleh percaya dengan cerita-cerita bohong. Nak pelik apa? Abu Bakar Siddiq pun kena, Aisyah pun kena. Kita nak pelik apa? Orang keliling dia pun boleh percaya. Orang baik-baik ni pun boleh percaya. Sehingga menyebabkan Abu Bakar Siddiq bersumpah dia tak akan bagi lagi nafkah pemberian dia, hadiah dia, nafkah belanja dia kepada orang tu. Lalu turun ayat Quran, wahyu daripada Allah Taala menegur Abu Bakar Siddiq supaya membatalkan hasrat dia, membatalkan keputusan dia untuk menyekat bantuan kepada hamba Allah berkenaan. Lalu Abu Bakar Siddiq dengan sebab sifat dia itu, tuan-tuan sekalian, dia akur kepada wahyu daripada Allah Ta'ala, teguran itu. Dan sebab itu antara sebab Abu Bakar Siddiq ni nama dia harum di langit, tuan-tuan sekalian, kerana sifat dia yang sangat lembut. Hati dia sangat lembut. Bila dia tengok petunjuk daripada Allah Ta'ala, dia akur. Kalau kita tak apalah, Quran kata tu betul, aku mengaku betul, tapi aku kira aku nak bagi juga. Kita lagu tu tuan-tuan. Quran tu kita mengakulah betul dah Quran kata tu, tapi tak boleh. Tak boleh. Kita lagu. Sebab tu beza kita dengan Abu Bakar Siddiq. Kan, darjat kita. Sebab tu kita kalau kita nak jadi orang yang mulia tuan-tuan, kena tiru iman Abu Bakar Siddiq. Datang je Quran, jumpa je ayat Quran, nampak je teguran Allah Ta'ala, cair, hati kita terus cair, akur kepada kehendak Allah Ta'ala. Itu yang kita kena tiru. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, maka kita tengok bahawa dalam kisah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan yang paling baik untuk kita tuan-tuan. Teladan yang paling baik. Sebaik-baiknya janganlah kita membalas perbuatan orang yang buat nyaya kepada kita walaupun kita mampu melakukannya. Sebaik-baiknya. Bukan kata tak boleh nak balas, tapi sebaik-baiknya kita ikut cara yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar tambah lagi, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata bahawa ayat ni dengan hadis yang kita belajar tuan-tuan sekalian, ayat pasal Baghyu tadi, dia kata dengan hadis yang kita belajar tadi, dia kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak keluarkan bahan sihir tu. Dia tak keluarkan benda tu yang tersembunyi tu, dia tak keluarkan sebab dia bimbang benda tu akan bagi kesan buruk kepada manusia sehingga menyebabkan berlakunya balas dendam dan sebagainya. Maka Nabi kata tak payah, bagi dia duduk kat situ, kita kambus, kan, kita timbus dia, tutup dia. Itu adalah satu cara yang paling baik untuk mengelak daripada kita membalas dendam, membawa kemudaratan, tambah lagi kemudaratan kepada manusia yang lain. Itu yang diajarkan dan yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Maka dia kata bahawa tindakan Imam Bukhari itu yang meletakkan dalam bab adab tu betul. Mana cara kita deal berurusan dengan manusia, itulah cara dia. Etika kita, adab kita, akhlak kita, iaitu jangan duk tengok jangka masa pendek, kena pandang jauh. Kan kita nak bawa dakwah ni, bawa dakwah. Bila kita nak bawa dakwah, peribadi kita, akhlak kita, sifat kita kena mahmudah, kena terpuji. Mana kena nak banding dengan depa-depa ni, kena mestilah ada beza. Kalau kita dengan depa sama, macam mana pula kita nak bawa orang? Dia kalau kita nak guna logik akal tuan-tuan, logik akal, kereta hak tarik dengan kereta yang kena tarik, dia kena hak mana kuat? Hak tarik lah, kan? Hak tarik lah kena kuat. Kalau hak kena tarik lagi kuat tuan-tuan, dia jadi macam dalam YouTube tu lah. Dia cuba tarik, tiba-tiba dengan dia jatuh ke bawah, dia jadi lagu tu. Jadi kita kena kuat. Kita nak tarik orang, nak tarik mad'u, orang yang kita nak dakwah, maka peribadi kita mesti jauh ke depan, mesti lebih tinggi daripada mereka, mesti lebih mulia daripada mereka. Kalau mereka nak balas dendam, okey, itu dia nak balas, tapi kita jangan balas. Itu jiwa yang mesti ada kepada orang yang menjadi pendakwah, orang yang nak bawa kalimah Allah Ta'ala, yang nak bawa lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan masyarakat. Baik.
Kemudian muslimin muslimat sekalian, nombor 5 kita tengok dalam kitab Da'awat, dia kata dalam kitab doa ni kita tengok bahawa ya Imam Bukhari tuan-tuan sekalian dia kata apa, hatta idza kana dzata yaumin aw dzata lailatin wa huwa indi lakinnahu da'a wa da'a. Aisyah kata Nabi ni dia tak pasti waktu siang ke waktu malam, dia kata Nabi ni wahwa indi, dia berada bersama aku, di sisi aku, Aisyah kata. Dan dia kata apa? Lakinnahu, tapi Aisyah kata da'a wa da'a, dia berterusan berdoa. Dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa, Aisyah kata. Jadi kita ni tuan-tuan lagu mana? Kita ada dah ikut perangai Nabi? Yang tu kena jawab masing-masing lah kan. Entah-entah saya pun serupa juga. Sedap duduk tuju kat orang bawah, padahal kita atas pun serupa. Nah, kita kena tanya diri masing-masing. Adakah kita ni ada sifat macam tu? Doa yang berterusan. Sebab tu fiqh dia tuan-tuan, fiqh dia ialah doa ni mesti berterusan. Maka apa makna doa berterusan? Banyak maksud. Maksud doa berterusan ni banyak maksud. Antaranya ialah mengulangi 3 kali. Kan, itu antaranya. Mengulangi 3 kali. Kita nak apa dia, kita ulang 3 kali. Ya Allah, kurniakan kepada aku syurga Firdaus. Ya Allah, kurniakan kepada aku syurga Firdaus. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga Firdaus. Itu contoh. Kan? Ataupun ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Ampun. Itu ulang 3 kali. Itu satu makna. Makna yang kedua apa dia berterusan, iaitu terus menerus berdoa sampai selesai masalah kita. Jangan jemu. Walaupun ambil masa bertahun-tahun, tak selesai. Jangan hampa, jangan frustrated, kan? Jangan exhausted. Teruskan berdoa kepada Allah. Kunci dia ialah hendaklah yakin, bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Ana inda zanni abdi bi. Aku bersama-sama dengan sangkaan hambaku kepadaku. Nombor 3, apa makna doa ni berterusan tuan-tuan? Makna doa berterusan ialah kita buat semua doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Itu juga doa berterusan. Apa dia? Sebelum tidur baca apa? Baca. Bangun tidur baca apa? Baca. Kan? Nak bersama isteri, bersama suami baca apa? Baca. Kan? Sentiasa berdoa. Nak start kereta, nak naik kereta, nak naik basikal, pagi Ahad, nak pergi jogging dan sebagainya, nak keluar rumah dan sebagainya, doa keluar rumah, doa masuk rumah, nak makan pun doa, bismillah, semua tu doa. Maka itu juga membawa maksud doa yang berterusan. Berterusan tak? Berterusanlah. Sebab setiap kali kita nak buat benda, semua doa. Maknanya kita hidup dalam doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fake dia tuan-tuan. Jadi kalau kita boleh pastikan kita sentiasa meneruskan doa kepada Allah dalam semua jenis doa, maka kita termasuk dalam kepahaman ni, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Hajar tuan-tuan sekalian, dia kata bahawa dalam Fathul Bari dia petik satu kaul, satu pendapat daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, iaitu bahawa ini menunjukkan kepada kita bahawa kita hendaklah berdoa bila kita berhadapan dengan perkara-perkara yang menjadikan kita susah. Bila kita susah, kita hadapi benda-benda jahat, benda-benda yang tidak baik, maka hendaklah kita berdoa dan ulang doa itu dengan ada pengharapan yang jitu, yang kukuh kepada Allah Taala, bahawa Allah Taala akan memakbulkan doa kita. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, dia kata bahawa maksud doa itu ialah sebagaimana yang kita sebut tadi, iaitu doa 3 kali dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan bahawa Allah Taala akan bagi sebaik-baik pahala kepada kita. Kena ada perasaan tu. Susah yang kita alami sekarang ni, kesusahan ini adalah penyebab kepada pahala yang berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jangan sekali-kali timbul perasaan pasal apa aku kena macam ni. Jangan. Kita kena sangka baik kepada Allah yang susah ni berlaku kepada kita kerana Allah Taala dia nak ampun dosa kita yang banyak. Sebagai kafarah, kifarat orang Melayu kata. Kan? Sebagai apa? Nak bagi pahala kepada kita. Sebagai nak angkat maqam kita di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Betul, para ulama bila disebut cerita Abu Bakar Siddiq tadi tuan-tuan sekalian, dia kata itu antara sebab untuk Allah Ta'ala, dia buat sebab tu untuk angkat darjat Abu Bakar Siddiq di sisi Allah Ta'ala. Sama macam kita tuan-tuan, bila datang kepayahan, berterusan doa kepada Allah dan percaya bahawa kesusahan yang kita alami itu, kecelakaan yang kita alami itu adalah penyebab untuk kita bertakarrub kepada Allah Ta'ala, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Aini tuan-tuan sekalian, dalam Umdatul Qari, dia kata bahawa benda-benda macam ni dia nak supaya kita ni mendatangkan perasaan fakir, perasaan miskin, hina, perlu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu antara fiqh yang kita boleh ambil tuan-tuan sekalian daripada peristiwa ini, dan mana istighfar, memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah Taala ampunkan dosa kita. Begitu juga kalau kita mengalami penyakit, tak kira sakit apa pun tuan-tuan sekalian, darah naik ke, sakit jantung ke, semput nafas ke dan sebagainya. Ada orang perasan ada orang perasan. Kena minta ampun kepada Allah Taala, ulang istighfar tu banyak-banyak. Baik, yang keenam tuan-tuan sekalian, kitab Al-Jizyah. Pasal apa dalam kitab Al-Jizyah tuan-tuan sekalian? Hal yu'fa 'anil dhimmi idza sahara. Saya ringkaskan tuan-tuan sekalian, sebab dia nak bagi tahu kepada kita bahawa apakah kalau yang duk buat tu orang kafir. Orang kafir duk buat dekat kita, adakah kita nak kena bunuh dia? Maka dalam fiqh Imam Bukhari ni kata kita maafkanlah dia. Tapi bukan kata itu satu-satu cara. Dia ada satu lagi cara tuan-tuan sekalian, bahawa pendapat yang kedua mengatakan bahawa boleh dihukum bunuh ke atas tukang sihir kalau sihir yang dia buat itu menyebabkan kematian. Kalau menyebabkan kematian, boleh dikenakan hukuman bunuh. Tapi syarat dia kena ada bukti. Tak boleh dengan zon, dengan sangkaan tak boleh. Kan? Mungkin ni, probably tak boleh lagu tu, tak boleh. Dia kena yakin, fakta, betul dia mati sebab sihir, maka barulah kita boleh hukum bunuh dia. Tapi kalau tidak ada kematian tuan-tuan sekalian, maka dalam fiqh Bukhari ini dia kata sebaik-baiknya hendaklah tidak dibunuh, sebab itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata baginda tidak membunuh individu itu, maknanya kepada Labid tadi dia tak bunuh, sedangkan Labid itu di kalangan ahli kitab, kan, Yahudi yang masuk Islam, yang pura-pura masuk Islam. Dia kata maka itu adalah petunjuk yang kita boleh belajar. Maka begitu juga dalam Al-Aini dan Umdatul Qari, dia kata bahawa tidak ada beza zimmi ke ahlul ahdi ke ahlul kitab ke. Dia kata benda ni merujuk kepada orang kafir yang ada perjanjian dan sebagainya. Kalau tidak ada perjanjian dengan orang Islam, orang kafir yang tidak ada perjanjian dengan orang Islam, yang menentang Islam dan sebagainya, yang itu kita panggil harbi. Baik, jadi bagi Al-Aini dia kata serupa. Itu pendapat Al-Aini dalam Umdatul Qari tuan-tuan sekalian. Baik, kemudian kita skip perbincangan itu sebab dia agak panjang. Kita terus kepada yang ketujuh tuan-tuan sekalian, iaitu bab sifati iblis wa junudih, iaitu bab menceritakan sifat karakter iblis dan tentera-tenteranya, iaitu dalam cerita tentang summa dufinat albir. Dia kata bahawa benda tu dikambus dalam telaga, kan, dikambus dalam telaga. Imam Bukhari tuan-tuan sekalian bila dia cerita tentang ni, mengikut Imam Ibn Hajar, dia kata ini nak tunjuk bahawa sihir itu dia boleh berjaya kalau syaitan memainkan peranan. Sebab itu Imam Bukhari dia ambil hadis yang sama tuan-tuan, dia ambil hadis ni, dia pergi bubuh bawah tajuk bab sifati iblis, menceritakan karakter iblis. Apa karakter iblis dengan tentera-tentera dia? Siapa tentera dia? Syaitan. Apa karakter dia tuan-tuan sekalian? Dia boleh buat jahat dekat kita. Jahat iblis dengan syaitan dekat kita ni tuan-tuan sekalian, termasuklah boleh menyebabkan kematian kita. Dia bukan saja boleh buat kita susah, dia bukan saja boleh buat kita sakit, tapi dia boleh menyebabkan kematian kita
dengan izin daripada Allah Ta'ala, sebagaimana manusia boleh menyebabkan kita mati dengan izin daripada Allah Ta'ala, samalah begitu jin boleh menyebabkan kita mati sebagaimana manusia boleh menyebabkan kita mati dengan izin daripada Allah Ta'ala. Itu yang kesimpulan yang Imam Bukhari buat. Dia kata bahawa sihir dia tak jadi kalau tidak ada bantuan daripada syaitan, sebab sihir dia adalah benda gaib. Dia tidak mengikut peraturan biasa. Dia tak ikut peraturan biasa. Dia ada jalan lain, dan jalan itu berlaku dengan bantuan daripada iblis dan tentera-tentera dia. Baik, kalau kita tengok pendapat Imam Al-Baydawi dalam tafsir Al-Baydawi, dia kata apa? Imam Baydawi kata apa, tuan-tuan? Dia kata sihir ni adalah satu benda yang kita akan dapat dengan cara mendekati syaitan. Kalau kita tidak mendekati syaitan, kita tak akan dapat. Imam Al-Baydawi kata. Dan begitulah pandangan-pandangan yang lain yang lebih kurang sama, bahawa dia memerlukan kepada kerjasama daripada syaitan untuk mendapatkan kejayaan dalam benda-benda macam itu. Termasuklah hadis berkenaan dengan syaitan kacau kita supaya kita tidur jangan bangun semayang. Kan, dengan 3 ikatan kan yang kita pernah mengaji hadis tu. 3 ikatan. 3 ikatan itu terurai kalau kita buat 3 benda. Kan, yang pertama bila kita bangkit. Kan, kita bangkit, dia terurai ikatan yang pertama. Kita mengucapkan alhamdulillah, kan? Kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah, terurai. Terbuka ikatan nombor 1. Ikatan nombor 2 bila kita masuk bilik ayak, kita ambil wuduk. Kan, kita ambil air semayang tu, ikatan yang kedua selesai. Nombor 3, kita angkat takbir solat, habis ikatan syaitan. Jadi cara nak hadapi benda ni, sebab itu para fuqaha bila dia bincang pasal hadis ni, dia kata antara benda yang paling utama yang kita kena buat ialah untuk menghilangkan rasa mengantuk bila nak bangun tidur. Kita tahu dah perangai kita kan, kunci jam kering, bunyi jam, kita pun tutup. Tak apa, nak landing sekejap. Landing sekejap tu semua orang tahu. Contohlah, kita dah tahu dah perangai kita. Kalau landing sekejap, hak sekejap tu jadi pukul 8 pagi. Kan? Kalau macam tu kita dah tahu dah perangai kita macam mana, hak landing sekejap tu jangan buat. Kita kena buat benda yang menghilangkan rasa mengantuk. Setiap orang berbeza antara satu sama lain. Bila sedar je, ada orang dia hilangkan rasa mengantuk dengan menggeliat. Dia menggeliat macam kucing tu. Kan, kaki lah kata. Saya tak boleh buat, tuan-tuan. Nanti saya buat hit dekat YouTube saya jadi 1 juta satu hari. tak boleh buat, bahaya. Kita buat apa sahaja yang boleh menyebabkan hilang mengantuk. Kita pun baca doa alhamdulillah apa semua, masuk bilik air. Bila masuk air tu, yang kata terurai yang kedua tu pasal apa, tuan-tuan? Air tu yang menghilangkan mengantuk tu. Wuduk kita tu, mandi kita tu, yang menghilangkan rasa mengantuk. Dan semayang tu selesai lah. Bila kita dah angkat takbir semayang, selesai. Syaitan dah kalah, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, kesimpulan daripada benda yang kita belajar malam ni, tuan-tuan sekalian, ialah nombor 1, cara Imam Bukhari buat ni, dia pakai otoriti yang betul. Itu nombor 1. Otoriti yang betul. Otoriti yang betul apa dia? Quran dan hadis. Itu otoriti yang betul. Marilah pendapat ulama macam mana, kita ambil pendapat tu, tengok banding dengan Quran dan banding dengan hadis, sesuai ke tak sesuai. Kalau sesuai kita ambil, tak sesuai kita buang. Itu cara selamat, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita kata bahawa Nabi hidup tak bersama-sama dengan kita. Kita ambil Quran, kita ambil hadis Nabi, tengok para sahabat faham macam mana, nampak gaya tak boleh pakai. Pendapat Imam Suyuti yang dinakalkan oleh Habib Zain, maka kita kena ketepikan. Walaupun kita menghormati Imam Suyuti, tapi kita kena berlaku adil dengan cara buat perbandingan dengan Quran dan hadis. Itu cara yang paling selamat. Ambil otoriti yang utama dalam agama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, yang kedua ialah sihir itu boleh berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sihir berlaku kepada Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Kerana Nabi ni manusia biasa. Nabi berperang, Nabi cedera tak? Cedera. Nabi diracun oleh Zainab, perempuan Yahudi tu, dalam Ar-Rahiqul Makhtum duk cerita.
Kan? Kesan tak dekat Nabi? Kesan. Walaupun malaikat bagi tahu kat dia tu daging tu ada racun, dia buang. Tapi dia tetap kena kesan dekat Nabi. Racun bubuh kat Nabi, kesan. Sebab Nabi manusia biasa macam kita. Kan? Itu yang kita kena ingat. Nabi, istimewa Nabi ni kerana risalah sahaja, kerana nubuwah, kenabian, taraf dia sebagai Nabi. Itu keistimewaan Nabi. Tapi jasad Nabi tu manusia biasa macam kita, sakit demam macam kita, kahwin macam kita. Kan, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan sekalian, cara nak berhadapan dengan benda ni, yang pertamanya ialah dengan sihir ni ialah yang pertama berdoa kepada Allah Taala berterusan. Jangan tinggal doa, sentiasa pastikan doa kepada Allah Taala itu kita panjat sungguh-sungguh kepada Allah, yakin kepada Allah. Yang kedua ialah kena cari benda sihir tadi. Alat dia tu, bahan dia tu, barang tu kat mana. Kan? Siapa yang ada bibik, dia kena check lah. Kok bibik buat kat dia kan. Yang banyak berlaku pada orang tu, kena check. Dia guna ayat kursi, tulis kok terbalik ke apa kan, dia kena check. Kena ambil benda tu, sama ada kita musnahkan ataupun kita tanam, bergantung kepada keadaan. Yang ketiga, kita keluarkan benda tu, kita batalkan sihir itu. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, dalam fiqh Bukhari ni dia anjur kepada kita tanam, jangan bakar. Sebab itu cara Nabi. Bukan kata bakar tu tak boleh, tapi itu menyalahi keutamaan. Dengan cara jangan balas. Jangan balas kepada orang yang buat. Yang kelima, tapi dia nak bagi tahu kepada kita cara tu banyak. Bukan ini satu-satu cara. Yang kelima, tuan-tuan sekalian, memaafkan perbuatan orang tu dan kita serahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat sekalian, saya berhenti sekat itu, mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.